warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 bersama Cikgu Najwa. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran nanti murid-murid akan dapat mencari dan mencatat maklumat daripada bahan yang diberi. Sekarang kamu boleh buka buku teks halaman 46. Kemahiran hari ini ialah kemahiran menulis. Aktiviti yang kamu akan belajar pada hari ini ialah mencatat maklumat. Lihat dalam buku teks kamu terdapat petikan yang bertajuk Bucida yang cantik. Apa itu bucida? Bucida ialah sejenis pokok. Bucida tu nama pokok lah. Okey, ini nama pokok. Ini nama pokok bucida. Biasa kita lihat di mana? Di bandar-bandar atau di perumahan atau di rumah kita pun ada pokok ini. Baik, mari kita baca bersama-sama petikan ini sambil kita mencari maklumat yang diperlukan di dalam rajah di bawah ini. Aidil suka melihat pokok bucida. Dia ingin menanam pokok ini di hadapan rumahnya. Dia mencari maklumat tentang pokok bucida dalam internet. Terdapat dua jenis pokok bucida, iaitu yang berdaun hijau dan yang berdaun putih. Saiz daunnya kecil. Dahan pokok bucida bertingkat-tingkat. Ni gambar dia kan? Bertingkat-tingkat. Pokok ini mudah ditanam kerana tidak memerlukan penjagaan yang rapi. Oleh itu, pokok ini banyak ditanam di pinggir jalan, di taman dan di halaman rumah. Seperti cikgu beritahu tadilah kan. Pokok bucida mempunyai akar yang kuat. Pokok ini dapat menahan tiupan angin yang kencang. Selain itu, orang ramai dapat berteduh di bawah pokok ini selepas penat bermain atau beriadah. Aktiviti yang perlu dilakukan dalam buku teks ini ialah, ini adalah sebagai panduan atau pembelajaran untuk kamu bagaimana cara untuk mencatat maklumat, mencari maklumat berdasarkan bahan. Ini adalah bahan. Jadi apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin kamu cari maklumat di sini ialah ini dia pokok bucida, daun, kawasan ditanam dan kelebihan pokok bucida itu. Okey, dia dah bagi tahu tadi kan apakah jenis daun yang terdapat pada pokok bucida. Dia dah beri contoh satu hijau. Dia minta kamu cari satu lagi, apa dia? Di perenggan yang kedua, iaitu terdapat dua jenis pokok bucida, iaitu yang berdaun hijau, hijau dah bagi tadi, dan yang berdaun putih. Jadi tulislah di sini putih. Okey. Yang kedua ditanya apa? Kawasan ditanam. Okey, diceritakan di mana kawasan ditanam. Okey, di perenggan yang ketiga. Oleh itu, pokok ini banyak ditanam di pinggir jalan, di taman dan di halaman rumah. Jadi di sini kita kena isi apa? Tulislah di sini. Di taman, di halaman rumah. Okey, yang ketiga dia tanya kelebihan. Apakah kelebihan yang terdapat pada pokok bucida ini? Ini dia tak bagi. Jadi kamu kena cari maklumat tersebut di dalam petikan ini. Okey, dia maklumat yang ingin kamu cari tentang kelebihan pokok bucida terdapat pada petikan nombor 4. Okey, pokok bucida mempunyai akar yang kuat. Akar yang kuat ini adalah kelebihan yang pertama. Pokok ini dapat menahan tiupan angin yang kencang. Yang ketiga ialah, selain itu orang ramai dapat berteduh di bawah pokok ini. Itu adalah kelebihan pokok bucida. Sekarang kamu buka buku aktiviti halaman 48 hingga 49. Okey, di halaman 48 aktiviti 3 baca, fahami dan catatkan maklumat.
Itu adalah bahan yang diberi. Tajuknya ialah ulam pembuka selera. Siapa suka makan ulam di dalam kelas tahun 2 cerdik? Boleh angkat tangan. Okey. Kita baca sama-sama sebelum kita cari maklumat yang dia ingini di dalam jadual ini. Okey. Rizan tinggal di kawasan kampung. Ibunya banyak menanam pokok yang boleh dijadikan ulam. Dia juga menanam pelbagai jenis sayur. Rizan mendapat satu idea. Pada suatu hari, dia dan ibunya memetik pelbagai jenis ulam. Semua ulam itu dijual di tepi jalan di hadapan rumahnya. Di hadapan longgokan ulam itu diletakkan nama ulam dan cara masakannya. Jadi, pembeli dapat mengetahui maklumat tentang ulam tersebut. Antara ulam yang dijual ialah pucuk beka. Pucuk ini direbus sehingga lembut. Pucuk beka ini boleh dimakan bersama dengan budu. Pucuk ini juga boleh dimakan mentah. Seterusnya, mereka menjual jering. Jering boleh dimasak kari atau dimakan mentah. Selain itu, petai juga dijual oleh mereka. Orang ramai suka makan petai rebus dan petai jeruk. Rizan menggunakan wang hasil jualan itu untuk wang sakunya ke sekolah. Selain itu, dia menyimpan wangnya di bank. Okey. Jadi, soalan dia ialah diminta kamu untuk cari maklumat tentang yang pertama, cara jualan. Jika kamu dah baca petikan ini, kamu pasti dapat cari apakah cara jualan yang dilakukan oleh Rizan. Diberi yang pertama ialah di tepi jalan. Okey. Jadi kamu kena cari apakah cara jualan lain yang dilakukan oleh Rizan. Cikgu bagi jawapan kat kamu untuk cara jualan. Okey. Kamu lihat di perenggan nombor 2 dan 3. Okey. Nombor 2 ni dia dah bagi tadi. Semua ulam itu dijual di tepi jalan di hadapan rumahnya. Cara jualan yang kedua ialah diletakkan nama ulam. Dan yang ketiga, cara kedua ialah diletakkan nama ulam. Cara ketiga ialah diletakkan cara masakannya. Diletakkan nama ulam dan yang ketiga diletakkan cara masakannya. Okey, untuk jenis ulam dan cara masakan, kamu boleh cari jawapannya di perenggan nombor 4 dan perenggan nombor di sini ada ceritakan tentang jenis ulam dan cara masakan. Okey. Yang ketiga, cara wang itu dibelanjakan. Ada terdapat jawapannya di perenggan yang terakhir. Okey. Jadi cikgu harap kamu dapat cari maklumat itu berdasarkan bahan yang diberi dan juga soalan. Latihan seterusnya, kamu gunakan buku tulis BM1 buku garis 3. Tuliskan hari, tuliskan tarikh, kemudian tuliskan arahan dia, tulisan cantik. Salin semula ayat-ayat yang diberikan dengan betul. Bagaimana untuk menulis huruf besar, bagaimana untuk menulis huruf kecil. Pastikan setiap satu perkataan dijarakkan. Baik, selamat mencuba murid-murid. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Diharap ilmu yang diberikan dapat memberi manfaat kepada kamu. Semoga kita berjumpa lagi. Jaga diri. Jangan lupa solat. Itu sahaja. Assalamualaikum. Bye-bye.